ucapan kepada semua ahli sains, kluster sains dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM di platform Zoom maupun para penonton yang menonton dari live Facebook dan YouTube WAP TV Malaysia. Jangan lupa subscribe channel YouTube WAP TV Malaysia untuk mendapatkan siri informasi ataupun diskusi ilmu dan sebagainya. Jadi sebelum kita memulakan majlis ilmu pada malam ini, elok kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Sangat memberi sokongan penuh dan solidariti terhadap Palestin. Paling viral hari itu adalah tentang hashtag koyak Israel koyak, sehingga menjadi tersenarai dalam Urban Dictionary. Okey, jadi daripada tajuk malam ni, saya sendiri berteka-teki apa yang akan Prof bentangkan dengan tajuk Palestin mengatasi hala tuju cahaya ke angkasa raya. Jadi apa yang terlintas dalam fikiran saya adalah mungkin Prof nak membentangkan tentang tentang sebuah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatatkan dalam Al-Quran surah Isra ayat yang pertama. Allah berfirman dengan maksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Isra ini merupakan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestin. Okey, jadi tapi itulah tajuk pada malam ni agak menjadi buah mulut orang mengatasi hala tuju cahaya ke angkasa raya. Macam kita nak cerita apa ni Prof? Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membacakanlah sedikit biodata ringkas tentang Prof Kamarul Azizi Ibrahim. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda fizik di Indiana University USA, kemudian melanjutkan pelajaran ijazah sarjana sains gunaan di Southern Methodist University Dallas USA dan seterusnya melanjutkan dalam ijazah kedoktoran fizik di Harold Ward University UK. Jadi Profesor merupakan Profesor Kamarul Azizi merupakan profesor dalam bidang fizik yang telah bersara daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 2018. Jadi beliau telah berkhidmat selama 33 tahun dalam dunia akademik dan telah menjawat jawatan sebagai profesor di USM. Jadi kita tidak asing lagi lah dengan Prof Kamarul yang merupakan pengerusi kluster sains dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Prof untuk membentangkan usrah kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari Sazwani yang berani untuk menjadi pengerusi kerana saya akan membentangkan mengenai fizik. Agak dalam juga fizik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya dan mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Topik ni sengaja saya pilih kerana melihat keadaan kita sekarang ni dan penting untuk kita melihat ke depan kerana kadang-kadang kita oleh kerana masalah-masalah yang kita hadapi di sekeliling kita dan menyebabkan kita rasa jumun dan tidak boleh berfikir ke depan, ingatkan tidak ada masa depan langsung. So tajuk ini sengaja saya pilih yang bertajuk mengatasi halaju cahaya ke angkasa raya, dan ianya berkait dengan Palestin dan sebagaimana yang Sazwani dah katakan, ianya adalah berkait dengan Isra dan Mi'raj, iaitu
pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Jadi kita akan lihat bahawa pergerakan ataupun pemindahan ini ialah satu proses yang agak kompleks dari sudut kefahaman orang awam. Tetapi saya akan cuba explain berdasarkan kepada kefahaman fizik pada masa ini terhadap perkara ini. Dan apa yang saya akan bawa dalam perbincangan ini nanti ialah untuk melihat sama ada mengapa kita tak boleh mengikut apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kita akan tengok dari segi kelemahan fizik dan juga sains dan apa yang kita perlu lakukan supaya kita boleh mencapai dan kemungkinan menikmati apa yang Rasulullah SAW telah alami sehingga pergi ke Sidratul Muntaha. So, memang ini satu agak tinggi sikit tapi tak apalah, kita bincang sama-sama nanti dan saya harap bagi yang pendengar akan bagi komen lah. Saya pun nak dapat feedback mengenai perkara ini. So, pertama, ini adalah dream saya sendiri lah. Saya dream satu hari sebelum saya meninggal dunia. Hopefully saya akan pergi ke angkasa raya dan melihat dunia Allah yang maha besar ini. Dan tidaklah hanya melihat dunia di atas bumi ini yang kita rasa amat kecil berbanding dengan dunia yang besar di luar sana yang tak terhingga luasnya dan apa yang kita bergaduh di bumi ini terlampau kecil kalau kita melihat kepada alam semesta di atas langit sana. So, saya dream lah. Ini saya punya dream. Dan saya harap ramai lagi ahli-ahli fizik Islam akan mempunyai mimpi yang sama pada masa depan. Kalau tidak, maka kita akan sehingga akan ketinggalan dalam semua hal. Jadi, apakah asas dream saya ini ialah daripada surah ini adalah dikatakan daripada surah Ar-Rahman ayat 33 yang famous lah, yang bagi siapa yang rajin dan menghafal surah Ar-Rahman itu, saya akan baca dia punya terjemahan ini saja. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup mendebusi penjuru langit dan bumi, maka kamu tidak akan dapat mendebusinya. Allah kata dalam ayat itu, kita takkan boleh dapat mendebusinya. La tanfudhu la tanfudhu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Jadi berarti kita kena create satu kekuatan supaya boleh kita pergi ke langit. Dan ayat ni jelas menunjukkan kepada kita bahawa the opportunity untuk pergi ke space, ke ruang atau menerkai alam di atas langit itu, memang Tuhan dah cakap lah boleh. Bukan kata tak boleh. Walaupun mufassir dari salaf seperti Ibn Kathir dan lain lagi, dia pun selalu quotekan bi sultan ini ialah relate kepada Allah, iaitu kekuatan Allah. Betul lah yang itu, tetapi kalau kita tengok pada ayat tu sendiri tak disebutlah Allah dekat situ. So saya berpegang kepada tafsir yang kemudian ini, iaitu kekuatan itu ialah kalau kita boleh create kekuatan, maka kita boleh pergi ke angkasa. Jadi dari sini saya dapat hint lah bahawa sebagai ahli sains Islam, maka saya kena cari jalan. Kerana Allah dah kata dalam Al-Quran bahawa kemungkinan untuk menerokai angkasa itu boleh. Sebagai seorang dalam bidang biologi, Sazwani kena fikirlah sekarang macam mana nak tanam pokok katakan dekat Mars, dekat bintang atau tempat lain. Kerana kami ahli fizik akan menyediakan kapal dia untuk pergi ke sana nanti. Dan kita akan bincang berdasarkan kepada Isra' dan Mi'raj bagaimana untuk kita
menyediakan kapal tersebut supaya kita boleh pergi, insya-Allah. Oh, mengapa Palestin? Palestin ni adalah tempat yang konflik, ya. Kita dapati sekarang ni ianya adalah satu tempat konflik, ya. Dan puncanya ialah kerana orang Yahudi dibawa ke Palestin, dan mula-mula mereka sebuah negara yang kecil, kemudian lama-lama orang kata mereka mengambil, ya, negeri Palestin itu untuk diri mereka sendiri. Jadi apa yang kita dapati ialah ini disokong oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir ni memang menyokong Israel. Jadi cuma malangnya kita orang Islam memang ramai juga yang menyokong Palestin, ya. Tetapi kita tak boleh banding dengan orang barat yang menyokong Israel, kerana sokongan kita dari segi ilmu dia rendah, dari segi senjata dia rendah, semuanya rendah, ya, kerana kita berada di dalam keadaan yang agak rendah berbanding dengan negara-negara itu. Jadi apa yang berlaku ialah orang Palestin cubalah seberapa yang boleh, dan memang kita dapati bahawa Israel almost mengambil kuasa sebagai pemerintah yang zalim lah, dan mereka tidak peduli sesiapa pun. Kita sebagai orang Islam, kita dapati bahawa mereka ada apa yang dipanggil sebagai Iron Dome, di mana kalau tembak misal pun, misal itu akan ditembak sebelum sampai ke Israel dan lain-lain lagi. Jadi mereka ada capability ni, dan apa yang kita ada cuma bagaimana yang ditunjukkan di sini, orang Israel dengan senjatanya, orang Islam cuma solat saja. Tapi tak tahulah macam mana kita nak jawab depan Allah nanti. Mengapa yang kita sendiri tak nak buat senjata ni supaya kita boleh lawan? Kita hanya setakat nak solat saja. Walaupun solat itu memang jalan keluar, tapi itu hanyalah permulaan, ya. Jadi kita ni yang ahli sains kena fikir cara untuk melawan mereka. Dan sebagaimana kita ketahui, ABIM kita membantu dari sudut memberi makanan dan lain-lain lagi, ya, terhadap Israel, dan kita hantar ni ke sana, ya. Tetapi apa yang berlaku ialah walaupun banyak tulisan dicerita mengenai Israel ini, tapi setakat itu sajalah yang apa yang kita lihat, ya, apa yang berlaku sekarang. So kita ada satu venue yang sebenarnya, iaitu sebagai contoh semasa Israel membangunkan dinding, ya, di antara Israel dengan Palestin, ya. Kita telah bawa ke kes, tetapi itulah, walaupun International Court of Justice telah mengatakan bahawa itu illegal ataupun salah dari segi undang-undang antarabangsa, tetapi Israel buat tak tahu je. Mengapa dia buat tak tahu? Kerana dia ada Amerika ke belakang dia. Jadi habis kat situ je lah. So sekarang ni kita sedang cuba untuk membawa Israel lagi sekali untuk appetite pula, ya, dan kita harap, ya, negara-negara yang lain akan membantu kita dalam hal ini. So ini adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Tapi kalau kita tengok pada sirah Nabawi, ya, Rasulullah SAW mengenai Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock ini dan Palestin terutamanya, kita dapati, ya, hanya adalah Allah memberi Rasulullah Isra' dan Mi'raj tu kerana dia nak specify, ya, untuk mengubat kesedihan Rasulullah SAW kerana kematian dua orang, ya, penyokongnya, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudara dia. So masa itu dikirakan sebagai tahun kesedihan, ya, bagi Rasulullah. Jadi bila tengok dalam kesedihan itu, Allah memberi, ya, kepada Rasulullah satu hadiah yang unik, ya, iaitu untuk menghibur Rasulullah, Allah menjalankan Isra' dan Mi'raj ini. Dan bukan saja itu, dan inilah dia satu lagi keunikannya, iaitu Allah menurunkan perintah untuk solat, ya, iaitu untuk bersembahyang, ya. Dan inilah dia satu-satunya perintah yang Allah turunkan di mana Allah berjumpa dengan Rasulullah sendiri.
Kalau yang lain-lain itu Jibril hanya bawa turun dan beritahu puasa pada ini, buat macam ni, zakat seperti ini, haji seperti ini. Tetapi solat tak, dia dijemput Allah ke langit di Sidratul Muntaha, di mana kita mendengar cerita bagaimana Rasulullah telah menerima mula-mula 50 waktu solat. Kemudian apabila dia turun ke bawah jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah SAW mendapati Nabi Musa alaihi salam kata, oh, dia punya umat tak boleh sanggup 50 waktu. Dia turun sampai kepada 5. Jadi lepas itu Rasulullah SAW malu untuk berjumpa dengan Allah. Jadi 5 telah kekal sampai sekarang. Itu pun kita dapati, tak tahu berapa ramai orang Islam yang solat, yang special khas, Allah panggil Rasulullah naik ke langit untuk menerima perintah yang ni. Dan inilah dia unik dia. Dan ini semua berlaku di Palestin. Dia berlaku di Palestin. Jadi pasal apa yang membuat kat situ? Jadi kalau kita nak ikutkan, mesti ada sesuatu di Palestin yang menyebabkan perkara ini berlaku. Dan kalau nak ikutkan secara logiknya, kita akan expect Isra' Mi'raj itu sendiri sepatutnya berlaku di Mekah. Mengapa tak naik daripada Mekah, daripada Kaabah terus naik ke atas? Mengapa yang kena pergi ke Masjid Al-Aqsa dan daripada situ baru naik ke atas? Inilah dia keunikannya. Jadi berdasarkan kepada itu, saya akan menggunakan Palestin. So itu kalau heran, pasal apa ada dalam title kita Palestin? Itu dia sebab. So untuk mengaitkan cerita dia. So solat itu menjadi penting walaupun sekarang ni dengan apa yang berlaku sekarang ni dengan COVID-19, kita dapati kita nak semain jemaah pun dah tak boleh, dah rapat-rapat, dah kena jauh-jauh. Jadi dah jadi satu masalah pula. So kita baru je dapat maklumat bahawa PKP 3.0 ni dilanjutkan 2 minggu. Baru dapat tadi dalam pukul 12 ke, pukul 3 itu. Pukul 3 petang. Jadi PKP 3.0 akan dilanjut selama 2 minggu lagi sehingga nilai ambang berada di bawah kes 4,000 orang. So kalau kita kata 2 minggu lebih kurang, dia akan continue sampai 11 Julai nantilah 2021. So kita nak bagi berita gembira untuk rakyat Malaysia hari ni, bukan pasal yang PKP 3.0 tu semua orang sedih lah. Tak boleh keluar dah sekarang ni, tak boleh melawat ibu bapa. Yang duduk KL tu duduk KL saja, tak boleh lagi dah balik ke kampung. So dan buah durian sekarang ni tengah banyak, jadi bagi siapa yang ada dusun durian tak boleh balik. So saya nak bagi berita gembira lah untuk rakyat Malaysia dengan kita berbincang macam mana nak buat space exploration. Kerana kadang-kadang kalau kita tertumpukan kepada benda yang sedih, jadi sebagaimana Rasulullah, Allah bawa dia sebagai Isra' dan Mi'raj ke langit, kita pun nak bawa umat Islam ni ke langit juga. Jadi dengan itu dalam saya punya presentation hari ini ialah kemungkinan meneroka angkasa raya dari sudut Al-Quran dan sains semasa. Okey, itu dia tajuk kita. Itu preamble lah, baru start preamble insya-Allah. Okey. So apa dia titik permulaannya? Permulaannya, this is very interesting yang sebenarnya. Bila saya mengkaji dari segi sudut daripada Al-Quran dan juga daripada sains, saya dapati bahawa ianya bermula dengan cahaya. Dia bermula daripada cahaya. Yang ini yang saya sendiri pun terkejut, tetapi masa saya sedar ni pun baru later dekat live saya dekat akhir baru saya nampak bahawa cahaya adalah asasnya. Dan ayat yang penting bagi tujuan ini ialah ayat yang ini, iaitu daripada surah An-Nur. Bila Allah bercakap, Allah nurus samawati wal ard mathalu nuri kamiskaf dan seterusnya ayat itu. Jadi semua orang hafal sebenarnya ayat ini dan memang ramai yang suka akan ayat ini. Jadi dalam ayat ini dia bercakap mengenai cahaya Allah, cahaya Allah. Very interesting. Maknanya ada cahaya beliau dikaitkan, dan memang kita sebagai manusia ni pun sebagai kita dikatakan adalah manusia, adalah makhluk yang boleh bercahaya. Boleh bercahaya. Jadi apa maksudnya itu? Itu yang kita
kena fikirkan dan melihat dari sudut sains apa yang dimaksudkan perkara tersebut. Okay? So, bila kita cakap ni cahaya dalam fizik, saya minta maaf lah, dah mula dah nak masuk fizik lah ni, nak jadi kompleks lah sikit. Tapi saya akan cuba terangkan bagi layman juga supaya dia all tak pening terus lah. Tak nak ikut lah, silap lah ni, tak silap pula bahagian nak dengar. Silap fizik lah ni. So basically cahaya ini kita boleh bahagikan dia punya, kalau kita cakap mengenai jarak gelombang, kerana cahaya ini selalu kita cakap mengenai jarak gelombang ataupun frekuensi, dia ni ada berkait antara kedua ni. Kita dapati dia agak luas, spektrum dia agak luas. Tetapi apa yang kita nampak hanya kecil saja, yang berwarna saja, visible light dipanggil. So yang lain tu kita tak nampak. Dan kesemua yang lain itu adalah kita gunakan pada masa ini dalam kehidupan kita. Jadi nanti satu masa saya akan bincang yang lain-lain itu juga. Tapi bukan hari ini. So what is the issue with light? Apa dia perkara yang kita nak bincang mengenai cahaya ni? Cahaya ni ada 3 perkara yang kita kena bincang. Pertama ialah hal laju dia. So kita punya poster tu tersilap. Ada 7. Sepatutnya hal laju. Hal laju itu dalam bahasa Inggerisnya ialah velocity. Apa beza speed dengan velocity? Velocity adalah, kalau speed dia hanya memberitahu meter per second. Maknanya dia hanya memberitahu nilainya saja. Tapi kalau hal laju, dia berkait dengan bukan saja nilai dia, tetapi dia punya direction dia sekali, iaitu menuju ke angkasa lepas. Jadi dia pergi ke angkasa lepas daripada Baitul Maqdis terus naik ke langit. Okay? So dari segi speed, dari segi visibility. Ini visibility ialah kita katakan cahaya tadi, cahaya nampak. Jadi ada banyak lagi cahaya nampak, cuma kalau dari segi jarak gelombang dia, di antara 300 nanometer hingga 800 nanometer saja. Yang lain tu tak boleh nampak. Okey. Dan akhirnya ialah angkutan, transportability. Ini cakap mengenai cahaya juga lagi ni, still daripada cahaya. So saya akan bincang ketiga ni. Dari speed saya akan tengok dari segi apakah yang berlaku apabila kita mencapai lebih laju daripada cahaya. Cahaya ni laju, macam mana lajunya? Muhammad Ali, penumbuk yang terkenal tu, dia kata dia boleh loncat atas katil dia. Bila dia switch lampu tu, dia boleh loncat atas katil dia sebelum dia sebelum lampu tu nyala, dia dah sampai atas katil dia. Dia tunjukkan dia laju lah. Tapi memang nanti kita akan bincang, kita akan dapati bahawa memang cahaya ni adalah amat laju. Dan oleh kerana kelajuan cahaya ni, kita kadang-kadang gunakannya untuk menentukan masa. Saya akan cerita agak mengenai perkara tersebut nanti. Dan dari segi visibility, kita dapati bahawa macam saya katakan, yang visible cuma sikit saja. Yang lebih tu tak nampak. So, apa jadi yang tak nampak tu? Adakah kita tak nampak sampai bila-bila? Di sini nanti saya akan tunjuk bahawa berdasarkan kepada pembangunan sains, kita sekarang ni boleh nampak benda yang tak nampak. Dalam 5G ni, kalau kita duduk dalam rumah, kita duduk dalam bilik, saya dah ada teknologinya yang saya boleh tengok apa you tengah buat. Tak perlu pun saya beritahu kat you. Itulah dia teknologi kita, teknologi sains kita. Kita boleh nampak apa yang berlaku dalam dinding yang 4. Okey, dan lagi satu ialah pengangkutan. Sama juga dari segi material, dari segi light itu sendiri, cahaya itu, dan bagaimana kita buat protection untuk bergerak. So ini adalah isu yang saya akan bincangkan secara kasar. So dia lebih kurang 1 jam lah ni. Kita akan bincang ni perkara ni. Okey. Pertama kalau kita keluar pada waktu malam ni, sekarang kita waktu malam, kita tengok ke angkasa dan kita lihat cantiknya bintang-bintang di langit berkelip-kelip. Jadi apa yang kita tengok itu sebenarnya kita melihat sejarah. Kita melihat sejarah. Mengapa saya kata sejarah? Ialah kerana cahaya yang sampai kat kita itu adalah cahaya yang mungkin dah padam dah. Cahaya tu, bintang tu dah padam dah. Dah hilang dah. Kerana apa yang kita nampak itu hanya
benda yang past, ini masa yang lepas. Okay, biar saya explain ya maksud ini. Ini dinamakan light years ya, ataupun tahun cahaya ya. Di mana kita dapati cahaya itu sendiri boleh kita tukarkan kepada dalam batu ya, ataupun kilometer. Dia lebih kurang 9.46 trilion kilometer ya untuk satu tahun cahaya ya, dikatakan satu tahun cahaya tersebut. Jadi kalaulah kita ada satu galaksi nama 10K1, maka katakanlah dia duduk 13 billion light years away, maka apa yang kita tengok hari ini ya, pada waktu ini, katakan timing kita sekarang ni, ialah cahaya lama ya, 13 billion tahun yang lepas. Jadi kalau you tanya kat saya pula, apa ada lagi ke IOK-1 tu? Saya kata saya tak tahu. Kerana apa yang saya nampak, apa yang kita nampak, cuma cahaya yang dah tua ya, iaitu 13 billion years of light. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi dengan itu ya, apa yang kita nampak dan apa yang berlaku pada ketika ini hanya apa yang kita nampak benda yang lalu. Jadi ini interesting. Very interesting ya, light years. Jadi kalau kita pergi kepada dalam Al-Quran, yang ini adalah beberapa perkara yang perlu kita faham ya. Dan saya akan bagi tadabbur ya, bukannya tafsir ya, saya minta maaf ya, kena ingat ya, apa yang saya akan bagi ni adalah tadabbur, iaitu berdasarkan kepada kefahaman ya, saya sebagai ahli sains ya. Sekutan dan perubahan jasad pertama berlaku dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam sebenarnya kita ketahui berada dalam syurga. Jadi syurga itu kalau mengikut takrifan Isra' dan Mi'raj, dia telah ada sekarang ni, dah ada. So dekat mana? Tak tahulah, kat langit mana. Okey. Dan Nabi Adam alaihi salam, kerana dia memakan buah itu, maka Allah suruh dia turun daripada syurga turun ke bumi. Jadi maka dia akan turunlah. Dan ini diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 24. Dan lagi satu ialah kita dapati ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, famous ya cerita tersebut, di mana Nabi Ibrahim telah dibuang ke dalam api, dan kita dapati tengok-tengok api itu tak membakar Nabi Ibrahim. So sebagai ahli sains, ini saya sebagai ahli sains, saya terangkannya berdasarkan kepada apa yang kita panggil sebagai perubahan jasad ya, perubahan jasad. Maknanya Nabi Ibrahim itu adalah pepejal dan Allah telah tukarkan dia ke dalam jasad berbentuk cahaya ya, berbentuk cahaya. Jadi apabila dia berbentuk cahaya, maka bila dia dibakar dia rasa sejuk ya, kerana dia berada dalam bentuk yang lain. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam, dia akan menggunakan kapal. So yang ni tak ada perubahan apa-apa lah, cuma angkutan saja. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam, kita akan dapati bahawa dia akan pergi daripada satu tempat ke satu tempat lain dengan dalam masa yang pendek ya. Dan kalau cara dia describe itu ialah berdasarkan kepada angin ya, kepada angin. Dan kalaulah kita baca lagi tafsir dia betul-betul, kita akan dapati bahawa description yang diberikan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam tersebut ialah description engine jet ya, engine jet. Jadi saya sebagai ahli fizik, bila saya baca tu, ini macam saya mengajar engine jet. Very interesting. Tapi apa orang kata, kalau agama dia tak nampak lah, pasal dia tak belajar apa pasal engine jet. Jadi saya sebagai ahli sains, bila saya baca tu, ini engine jet, saya kata. So dia adalah seperti engine jet. So maknanya masa Nabi Sulaiman dulu dah ada lah jet dah. So kita baru sekarang nak tahu. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit ya, daripada bumi. So kita dapati bahawa again berlakunya perubahan jasad. Bagaimana boleh Nabi Isa alaihissalam, satu jasad yang tegang di bumi, dan suddenly ya Allah naikkan dia ke langit. Dan saya punya explanation sebagai ahli sains, jasadnya telah tukar kepada cahaya ya, kepada jasad cahaya. Dan apabila dia tukar menjadi jasad cahaya, maka dia akan terus naik ke langit ya, dengan mudah ya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita dapati perkara yang sama ya dalam Isra' dan Mi'raj, maka dia diubah ya, body dia daripada, itu satu explanation dari sudut sains. Yang kedua ialah dia menaik satu alat ya untuk pergi ke angkasa yang dinamakan Buraq ya, walaupun Buraq itu kebanyakan gambar-gambar orang mufassir ya, dia akan tulis gambar kuda, ada setengah tu ada apa orang kata dia punya wing dia ada setengah tu tak ada ya. Tetapi kalau kita balik kepada hadis yang asal ya, dia tak ada wing ya, tak ada wing. Nanti saya akan cerita mengenai perkara ini juga. So sama ada Rasulullah dia naik dengan perubahan dari segi pepejal kepada cahaya, ataupun dia diangkat ya di dalam satu alat ya yang protect dia supaya dia boleh naik hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi nampaknya boleh kita explain lah. Boleh kita explain. This is interesting. Ya, berdasarkan teknologi yang ada. Adakah itu saja? Yang ni saya akan bincang seterusnya. So, tapi ada satu Nabi ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah menganugerah dia menjadi raja bagi makhluk bahan tegar, ya, iaitu kita manusia, bahan tegar lah, maknanya jadi daripada tanah. Dan juga kepada makhluk cahaya, ya, masuk makhluk cahaya sebagai syaitan, jin dan lain-lain lagi. Dia boleh berkomunikasi dengan mereka, boleh melihat mereka, boleh mendengar mereka dan boleh mengawal mereka. Jadi maknanya Nabi Sulaiman alaihi salam ni, Allah telah beri semua benda yang kita tak ada sebagai manusia biasa. Jadi dengan itu, dia berada dalam alam dunia, iaitu alam dunia yang mengikuti fizik klasik ya, bagi siapa yang belajar fizik, yang bergantung pada penglihatan dan juga pendengaran, dan dia boleh juga masuk ke alam cahaya ya. Saya akan namakan alam yang kedua ni, ataupun setengah orang dipanggil dimensi dunia ataupun dimensi cahaya. So alam cahaya, jadi alam yang tidak boleh dialami oleh 5 panca indera manusia. Dan nama lainnya kalau dalam Al-Quran disebut sebagai alam gaib ya, alam gaib. So ini adalah mengapa yang manusia tak boleh ya, kerana panca indera kita Allah berikan terhad ya, terhad. Nanti kita akan lihat ya bagaimana dari segi mata pun kita lihat dia terhad ya. So bagaimana boleh berlaku, bagaimana dia boleh buat yang ini. Kalau berdasarkan pada teknologi semasa ini, kita panggil sebagai annihilation of matter and antimatter. Ini kita akan bincang nanti. So, sorry, saya akan terangkan. Walaupun ini kompleks juga, ini adalah quantum physics ya, dan proses recombination of matter and antimatter. Yang ini pun nanti adalah quantum physics dan saya akan bincangkan secara kasar saja. Itu pun tak detail. Tetapi can be explain. Maknanya apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman alaihi salam boleh kita explain. So ianya adalah cara nak summary. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah makhluk bahan tegar, maknanya dia dijadikan daripada tanah. Ditakuti oleh makhluk cahaya iaitu jin dan lain-lain, dan memahami dan boleh bertutur kata dengan makhluk cahaya, burung, serangga dan binatang. Dan ianya adalah warisan daripada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud sebelum ni pun dah boleh dah bertutur dengan burung, dengan binatang. Cuma dia tak boleh kawal ya makhluk cahaya. Tetapi Allah telah beri kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengapa Allah beri kat Nabi Sulaiman? Kerana dia minta kat Tuhan. Dia minta, ya Allah, berilah aku sesuatu yang tidak akan diberi kepada sesiapa pun di dunia ini. Itu dia Nabi Sulaiman alaihi salam. So, kita bersebut mengenai angkutan dalam Al-Quran ini. Angkutan itu sama ada angkutan di bumi ataupun di angkasa. Kita tengok di bumi, kalau mati ataupun hidup. Ya. Kalau mati di darat ataupun kalau hidup di laut dan di udara, kita dapati ada tempat dia di mana berlakunya. Ya, di mana kalau di darat, ada prep dia, ada apa yang kita panggil entanglement. Entanglement ni juga adalah quantum physics ya, yang saya akan terangkan kemudian. Dan tanpa patah balik. Ini adalah cerita singgah serana Ratu Balqis, di mana dalam cerita surah Nabi Sulaiman alaihissalam,
Ratu Balqis punya singgasana tu dipindahkan daripada Yemen ke Batu Maqdis. Okey. Dan ada lagi satu iaitu di angkasa pula, iaitu yang hidup dan pepejal. Dan ia pun melalui prep dia, ada preparation dia dan dinamakan Buraq. Yang ini adalah Isra' dan Mi'raj. Jadi kita dapati bahawa wow, ada dua jenis angkutan, satu di bumi, satu di angkasa, yang dah dicerita dalam Quran. Jadi kalaulah kita ni bukan dalam bidang sains, kita baca Al-Quran dan kita baca dua-dua benda ni, apa yang kita hanya boleh jawab ialah ini adalah kekuasaan Allah. Betul lah kekuasaan Allah, tetapi kita kena jadi orang berfikir lebih dalam lagi. Jadi berfikir lebih dalam lagi, kita nampak bahawa apa yang berlaku singgasana batu itu ada involved dengan entanglement. Entanglement ni apa benda? Itu adalah quantum physics yang saya akan terangkan ni. Dan Isra' dan Mi'raj macam saya katakan tadi ada dua kemungkinan. Satu, dia berlaku melalui proses perubahan jasad, iaitu daripada jasad tegar kepada jasad cahaya, which is boleh menyebabkan perubahan tersebut, ataupun dengan menggunakan alat seperti roket, seperti roket angkasa lepas. Ya. So let's kita go into detail. Ya. Allah telah menciptakan berbagai sedai dan lain-lain. Ini adalah wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wazina. Yang ini adalah atas bumi, ya. Dia cerita pasal angkutan di atas bumi. Dan untuk Nabi Nuh, dia cerita dalam surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Ini dalam surah Yasin. Dalam surah Sabah, Allah menceritakan mengenai Nabi Sulaiman, yang dia boleh travel dengan angin yang saya sebutkan tadi. Jadi kita tengok bahawa memanglah Quran ada, tetapi itulah, kalaulah ilmu kita terhad saja, maka kita takkan dapat benefit lah daripada ayat-ayat ini. So, gerakan jasad, sebagai contoh, yang famous sekali dalam surah An-Nahl 6, surah An-Nam, surah Semut, mengenai pemindahan di antara Ratu Balqis punya, jin Ifrit kata saya boleh pergi ke sana. Kita perlu ingat jin Ifrit ini ialah jin, iaitu dan makhluk yang daripada alam cahaya, daripada alam cahaya. So dia kata dia boleh pergi ke Yaman dan angkut bawa balik. Kemudian datang seorang ahli kitab, dia kata, oh, saya lagi dahsyat lagi. Saya boleh, dia kata, sebelum mata Nabi Sulaiman alaihi salam berkelip, saya dah ada depan dia dah mahkota, tahta tersebut. So, bila Nabi Sulaiman, dia klip je mata, dia buka je mata dia, tengok, wah, sudah ada depan dia. Jadi dia kata, that's why lah. Dia kata bahawa dia bersyukur lah kerana Allah telah memberi dia punya rakyat yang boleh buat perkara tersebut. Jadi perlu kita ingatkan untuk pergi daripada Syam ke Sabah ni, kalau ikut zaman itu 4 bulan. 4 bulan. So ni dia adalah gambar dia. Pergi daripada Yaman nak pergi ke Baitul Maqdis, dan distance-nya lebih daripada 2,000 kilometer. Dan dilakukan dalam sekelip mata. Jadi sekelip mata ni kalau nak kira timing dia adalah lebih kurang daripada setengah saat. Kurang 1 saat. Sebelum sampai 2 saat, kita dah buka mata kita balik. So itu dia kelajuan yang dibuat oleh, diangkutnya ahli kitab ni, tahta Queen Sabah ni. Okay. Jadi kalau kita nak buat analisa, kita sebagai ahli sains, maka kita akan buat analisa perpindahan singgasana Ratu Balqis ni. Jin Ifrit dan ahli kitab. Ini ada 2 orang yang memindahkan ni. Asal kelahiran Jin Ifrit adalah api yang panas, dalam surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 27 ada menceritakan, kalau siapa yang nak tahu jin ni daripada. Dan untuk manusia kerana kita ketahui adalah daripada tanah liat, daripada surah Safat ayat 11. Yang keduanya ni, kalau kita perhatikan, jin Ifrit ni bebas. Dia boleh bergerak antara langit dan bumi. Ini diceritakan dalam surah Jin ayat 8.
Mengapa dia boleh buat begitu? Kerana dia adalah makhluk cahaya. Ya, makhluk cahaya ni dia memang bebas. Dia tidak boleh ditahan, ya, tak boleh ditahan. Okey. Jadi apa yang Allah buat, ya, apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dia hantarnya malaikat supaya memanah jin-jin yang pergi naik ke langit berdekatan dengan kawasan-kawasan duduknya malaikat. Okey, minta maaf, ya, nak minum sekejap. Dan manusia, ya, sebenarnya kita ketahui menetap di bumi, ya, kerana kita ni pepejal. Kita ni pepejal. Jadi kita bukan bercahaya. Jadi kalau somebody nak pergi ke langit, kalau dia loncat pun dia tak sampai, ya. Dia tak boleh sampai. Kerana dia ada isi padu, ya. Dan dia berat, ya. Dia tak boleh. Yang ini dia tak disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. So, sebelum bangun, maka dalam surah An-Nahl tu disebutkan bahawa jin Ifrit kata sebelum Nabi Sulaiman AS bangun, dia boleh angkat. Tapi manusia ni, ada ahli kitab ni, yang juga dinamakan bercahaya, yang makhluk yang bercahaya. Dia tak sebut makhluk cahaya, tapi dia cakap makhluk yang bercahaya. Ini disebut dalam surah Al-Hadid ayat 12. Dia kata dia boleh lakukan dalam sekelip mata je. Dengan sekelip mata. So dekat sini kita dapati bahawa proses angkutan tersebut, ya, kalau jin Ifrit, dia menggunakan cahaya, menggunakan kekuatan. Jadi kita dapati bahawa cahaya ni ada kekuatan. Dan memang kalau kita tengok nanti saya akan tunjukkan yang bahawa cahaya ni memang ada kekuatan. Dan kekuatan ini ditanggung oleh apa yang kita panggil dalam fizik foton, ya, foton. Jadi foton ini memang kita boleh buktikan dia ada kekuatan. Tetapi untuk ahli kitab, dia menggunakan sekelip mata saja. Jadi di sini kita namakan angkutan pepejal, ya, iaitu dia menukar, itu ikut pandangan sains lah, ahli sains kita, bahawa dia menukar di antara takta tu dalam bentuk pepejal kepada dalam bentuk cahaya, dan kemudian diangkutkan ke Yaman. So kalau kita nak buat analisa yang lebih detail soal jawab pemindahan bahan pepejal, singgahsana itu pepejal dipindahkan dalam masa 2 saat, ya, lebih kurang laju lah, lebih laju dari cahaya. Ni yang interesting, lebih laju dari cahaya. Dan bagaimana lokasi singgahsana ni diketahui, kita dulu tak boleh nak explain, ya, memang tak ada lah dalam fizik kita explain. Tapi sekarang ni kita ada konsep entanglement, ya, dalam kuantum fizik, ya, dalam nanti saya akan explain ni, so tak risau lagi. Entanglement ini ialah kalau kita ada satu entiti yang kecil, kita boleh kawal satu entiti kecil yang kedua yang berada beribu batu atau berjuta batu hanya dengan mengawal entiti yang ada dekat kita. Itu dia namakan entanglement. Dan hanya berlaku dalam kuantum fizik, ya. Dan maknanya kita cuma itulah, mesti ada perhubungan antara keduanya dengan optical fiber, ya, network, untuk menjadi marker. Tetapi dalam kes Ratu Balkis ni, dia tak ada fiber network. So macam mana dibuat tu kalau macam tu? Inilah satu soalan yang kita sebagai ahli sains kena memikirkannya. Bagaimanakah singgahsana itu dibawa? Jadi kita kata lokasi dia, nak tahu lokasi dia dekat mana, kita gunakan entanglement. Dan bagaimana nak angkut singgahsana itu, kaedahnya ialah remote annihilation to light and transport. Maknanya kita tukarkan daripada pepejal kepada cahaya, dan daripada cahaya kita bawa dia ke Batu Maqdis, dan kemudian kita tukar balik dia daripada cahaya kepada pepejal. Tapi itu dari segi explanation dia. Saya cuma nak terang macam mana nak buat tu. Yang itu yang menjadi persoalan kita sebagai ahli sains. Dan akhir sekali bila singgahsana ada balik, macam saya katakan tadi lah, reconstruction, ya, from annihilation to solid. Tapi questionnya juga macam mana nak buat itu. So ini adalah persoalan-persoalan, ya, kita ambil daripada Al-Quran. Jadi kalau tengokkan soalan-soalan yang saya berikan ini,
Kalau saya bagi kat orang biasa, memang tak boleh jawab. Kena orang yang ada ilmu fizik boleh jawab. Jadi kita tengok bahawa pentafsir, tadabbur ayat-ayat Quran kena ramai orang lagi. Bukan agama saja, tetapi kena ramai lagi kena jemput sekali ya, supaya kita boleh menggunakan Al-Quran itu untuk kehidupan kita semasa. Jadi apakah kita manusia boleh lakukannya? Tambahan padat tubuh kita dipaksa bergerak dengan kecepatan cahaya. Kita akan dapati bahawa it is possible kalau kita boleh tukarkan ya, badan tersebut daripada bentuk pepejal kepada bentuk cahaya. Jadi yang ini kita dah buat eksperimen ni dalam amal biasa kita buat. Dan apabila kita buat yang ni, kita akan dapati bahawa ini dia contoh dia, dua pepejal, dua bila kita combine kedua-duanya dalam kuantum fizik, maka dia akan mengeluarkan cahaya ya, daripada satu bentuk pepejal ke dalam bentuk cahaya. Jadi boleh tukar daripada pepejal kepada cahaya. Dan ini eksperimen ni memang kita lakukan dalam amal selalunya. Itu antara dua partikel, antipartikel dengan partikel. Yang ni itu yang dinamakan annihilation. So memang boleh. So bukanlah satu yang impossible. Ini matter dengan antimatter ni yang kita namakan, tak payahlah nak tahu negatif baryon apa semua, positif baryon ni. Sebagai ahli fizik, bolehlah bacalah sikit lah mengenai perkara ni. Jadi dua kelas ni apabila kita combinekan, maka kita akan dapat apa yang saya sebutkan tadi, iaitu daripada menukarkan daripada keadaan pepejal kepada keadaan cahaya. Ya? Okey, so yang ni kalau kita fikirkan, ini istilah dia dalam bidang sains sekarang ni ialah teleportation. Teleportation ni kalau kita tengok movie-movie zaman dulu dan juga sekarang, itu basically macam ni ya. Maknanya kita boleh dan kita transferkan dia. Tengok gambar tu. So kita mulakan dengan warna merah, kemudian saya hantarkan dia dengan menggunakan 0101 pasal apa? Pasal komputer. Komputer bahasa dia 0101 ke sebelah sana dan dia boleh dipindahkan di sebelah sana. Jadi itu dia namakan teleportation. So kalau contoh yang paling mudah yang kita tengok ialah Star Trek lah. Star Trek dia boleh pindahkan orang dengan menukar keadaan tersebut. Okey. Dan begitu juga ya, ini gambar lagi satu pun sama juga ya, iaitu kita boleh pindahkan orang tu dari satu tempat kepada satu tempat yang lain ya, dengan menukarkan dia daripada pepejal kepada cahaya, dan cahaya itu kita pindahkan daripada tempat ke tempat lain. So that is teleportation. So bolehlah kita buat tu. Berdasarkan kepada quantum teleportation, memang kita boleh buat. Ini ialah kita ada satu sender, kita ada satu receiver, maka kita boleh hantar daripada sini ke sana. Okey. Dan communication ni memang telah terbukti dan kita dah buat dah pun, dan memang berjaya ya, boleh dipindahkan. Cuma yang kita buat ini hanyalah buat masa ini adalah objek-objek yang tak hidup ya. Yang objek hidup masih belum buat lagi. Tak ada lagi bukti yang tapi kalau saya lah yang jumpa yang ni, tak nak cerita kat orang lain. Buat apa saya cerita kat orang lain? Kerana kalau kita boleh buat ni, saya boleh hari ni sekarang ni, saya pergi dekat Mekah, semayang Zuhur kat sana, lepas tu saya balik kat Malaysia, balik kat Penang, and then bila saya nak semayang asar, saya pergi pula ke Madinah, saya semayang kat sana, dan saya patah balik kat sini. That is quantum teleportation. Jadi maknanya berguna untuk ibadat, bukan tak berguna ya. Cuma boleh buat, tak boleh buat lagi. Memang berdasarkan kepada apa yang kita dapati, proses entanglement tu kita boleh buat. Ada 4 cara ya entanglement. So kalau saya nak cerita in detail, ini pun demam semua orang. Tapi ada protokol dia. Ini dia adalah protokol untuk entanglement, dan memang ada ya dalam ahli fizik, sebagai siapa yang mengkaji quantum mechanics, dia akan belajar lah macam mana nak buat ini. Kalau nak belajar lebih lanjut, boleh tanya saya lah. Nanti saya akan ajar macam mana nak buat ni. Okay. So now let's talk about angkasa. Tadi kita cakap atas bumi ya. Kita nampak atas bumi ya, proses angkutan tersebut. So kalau kita bercakap mengenai angkasa, we are talking about surah Ar-Rahman lah, yang saya sebutkan tadi. Iaitu menggunakan sultan, menggunakan sultan, iaitu kuasa, kekuatan. Ya. Jadi untuk itu ya, ataupun kita guna stage by stage. Wal qamari iza tasaqa.
Latarkabun taba'an an tabaq. Dan bulan apabila jadi purnama, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat. Walaupun ini kebanyakan mufassir mengatakan ialah perubahan bulan tu daripada bulat besar, lepas tu dia jadi kecil, akhirnya dia jadi macam bulat kecil je. Tetapi ada juga mufassir juga mengatakan bahawa ini adalah pasal diguna perkataan rakiba, rakiba. Kataan rakiba itu bermaksud step by step, step by step. Sama lah juga boleh explain tadi, ataupun boleh explain bahawa kita macam naik roket nak pergi ke bulan, maka roket yang mula-mula tu kita buang, kemudian tinggal roket yang akhir sekali dan akhirnya sampai ke bulan. Itu pun boleh describe juga berdasarkan kepada kataan dalam segi bahasa Arab. So ada dua, maknanya dalam Al-Quran sendiri pun dah cerita dah boleh untuk cerita pasal nak pergi ke angkasa lepas ni. So, cuma apakah yang menyekatkan kita? Yang ini kita kena balik kepada fizik. Dalam fizik ni ada 4 fundamental force. Yang pertama ialah gravity dan electromagnetism. Saya tak nak go into detail. Yang ini kita boleh nampak dengan jelas. Gravity, sebagai contoh yang Einstein dia cerita, dia duduk bawah pokok apple tu jatuh atas kepala dia. Oh, tu dia. Ada something jatuh atas kepala dia. Itu gravity dia kata. Dan electromagnetism ni kita semua dah ada handphone maka semua orang boleh bercakap di antara satu sama lain. Itulah guna dari electromagnetism. Gravity ni dia menyebabkan kita boleh duduk atas kursi. Electromagnetism ni pula dia menyebabkan atom-atom itu boleh rapat-rapat. Dan dia tak boleh meloncat daripada satu tempat ke satu tempat lain. Itu dia electromagnetism. Jadi dia interaksi sama di antara komputer dan lain-lain lagi sebagai contoh dengan cahaya. Tapi ada dua lagi yang baru kita jumpa quite recently bila kita go into quantum. Yang ini yang agak surprise kita yang baru kita faham barulah senang kita melihat Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran baru nampak kefahaman kita lebih jelas lagi. Iaitu apa yang kita panggil the strong force. The strong force yang mengikat di antara dua nukleus. Tak usah fikir apa-apa lah. Ingat ada 4 je cukup. So dan lagi satu ialah nama dia weak force. Iaitu daya rendah. Ini pun juga mengikat di antara proses radioaktif. Bila kita nampak radioactive process, maka ini adalah weak force. So 4 ini yang menyebabkan kita nak pergi ke angkasa lepas tak boleh. Kita ni pepejal, manusia yang pepejal ini disebabkan oleh 4 perkara ni yang Tuhan restrict dekat kita. Bila Tuhan kata dia nak jadikan kita daripada tanah, maka dia restrictkan berdasarkan kepada ilmu sains masa sekarang ni, dia restrict berdasarkan kepada 4 perkara ni. Gravity, electromagnetism, strong force dengan weak force. Okay? Jadi kalau kita nak pergi ke angkasa lepas, kita kena overcome ke semua 4 ni. Dan adakah dalam Al-Quran cerita macam mana nak overcome-nya? Ada. Jadi yang unik dia kalau kita baca Al-Quran, baru kita nampak punya Al-Quran ni standard dia bukannya kodi-kodi je, cerita benda lain-lain je, tak ada. Dia amat canggih, tetapi cuma kita faham tak faham aja. Itulah kelemahan kita. So quantum gravity ni ialah kita dapati dia berpunca apa yang kita panggil sebagai graviton. Graviton ini dia lebih kurang macam cahaya lah. Graviton ni dijumpai salah seorang daripada pengkaji ni adalah orang Malaysia. Seorang pengkaji dari Malaysia yang menjumpai graviton ni baru tak sampai 10 tahun. Jadi graviton ni pun baru lagi. So kita dapati daripada quantum gravity ni kita akan dapat graviton, dan daripada situ kita nampak bahawa semuanya ni ada benda yang mengikat antara satu sama lain. Gravity, graviton. Elektromagnetik adalah foton. Foton adalah cahaya. Macam mana tadi saya katakan cahaya ada kekuatan. Ini adalah satu kat bawah tu ada gambar. Tu gambar pusing-pusing tu. Gambar pusing-pusing itu ialah satu saya selalu guna dalam kelas saya untuk explain bahawa cahaya ada kekuatan. Ini benda ni ialah dia ada warna hitam dengan warna putih dan saya letakkan dia dalam vacuum. So bila kenakan cahaya dia akan berpusing. Jadi menunjukkan bahawa foton tu ada. Foton tu menyebabkan benda ni berpusing. Itu dia gambar yang nak tunjuk kat bawah tu. Okey.
So ini bukti dia lah, dan banyak lagi lah bukti-bukti yang ada menunjukkan kekuatan ini yang di mana Tuhan telah cipta ya untuk menyekat manusia daripada pergi ke angkasa lepas. So ini benda ni kalau nak bincang lebih detail, we are talking about gauge particle, gauge boson, tak payahlah yang tu. So gluon, boson dan lain-lain. Yang ini untuk siapa yang minat dalam quantum physics, boleh baca lah. Dan daripada situ kita ada Higgs boson sekarang ni duk cakap Higgs boson yang menentukan jisim kita, yang menyebabkan kita ada jisim. Jadi kalau boleh kita buangkan Higgs boson ni, maka kita akan boleh jadi cahaya. Boleh jadi cahaya dan boleh bergerak dengan mudah. Dan elementary particles yang kita dah jumpa sekarang ni. So again, saya tak nak ceritakan ini. We are talking about grand unified theories. Saya sebagai ahli fizik, memang kami menumpu kepada grand unified theories untuk explain semua benda yang berlaku dalam dunia ini. Dan memang telah ada, formula dia dah ada dah pun. Cuma ada lagi sikit hiccup kat sana dan sini. Kerana kita tak faham lagi, Tuhan tak bagi kefahaman tersebut. Okay. So Einstein theory of relativity mengatakan bahawa cahaya kita tak boleh bergerak lebih dari cahaya. Itu adalah kefahaman Einstein. Rupanya Einstein ni tak pandai lah apa dia. Baru kita discover bahawa yang sebenarnya kita boleh. Ya? Mengapa? Einstein relative theory ni, dia kata relativity ni, dia kata bahawa kalau you ada di atas angkasa dan you ada kat bawah dan tengok dua benda yang bergerak, kita akan dapati seorang akan tengok kelajuan dia berubah di antara satu sama lain. Itu adalah mengikut Einstein lah, tapi later kita dapati sangat ya. So ini sebab apa yang dia katakan itu, kita ada this famous equation E equal to mc ya, di mana m itu adalah jisim dan c itu adalah speed of light. So mengikut formula ini mustahil ya bagi cahaya, bagi sesuatu benda itu bergerak lebih dari cahaya. Kalau dia buat macam tu, maka dia akan menjadi terlampau berat. Ya? Tapi dia sebenarnya tidak. Ya? Bila kita ahli fizik, kami buat penyiasatan ini, balik dia macam matematik oleh Einstein, kita dapati bahawa dia tak betul ya sebenarnya. Formula dia tak betul. Dan kita dapati memang ya, kalau jisim itu diubah dalam bentuk ini, M is equal to yang ni, maka E kata MC itu boleh juga digunakan. Ya? Jadi dengan itu, Einstein theory of special relativity itu betul. Tak betul yang mengatakan dia menyekat cahaya. Menyekat kelajuan cahaya. Maknanya kita boleh travel lebih daripada laju cahaya. Laju cahaya. Itu dia topik kita dalam tajuk kita. Palestine dah cerita dah pasal apa kita guna Palestine. Laju cahaya ni dia sekarang ni. Maknanya kita boleh travel lebih daripada laju cahaya. Ya. So yang ini Lorentz transformation saya tak nak cerita lah, agak detail juga. Jadi siapa yang berminat, pergilah cari buku ni, Proceeding of the Royal Society A, Mathematical, Physical and Engineering Science tahun 2012. Dah cerita dah bahawa Einstein salah. Bukan Einstein salah, conclusion daripada Einstein tu salah. Walaupun equation dia masih betul, boleh digunakan. Okay, so akhirnya kita akan dapati sekarang ni ada apa yang kita panggil sebagai space-time warp. Space-time warp. Yang ni saya akan bincang later lah, pada masa depan, di mana kita boleh pergi kepada masa depan dan kita boleh mundur ke masa belakang. Macam mana nak buat tu, nanti kita bincang cerita lain pula. Yang itu cerita panjang lagi, cerita lain. Okay. So, just nak tunjukkan satu simple aja, satu equation. Kalau kita buat, kita dapati bahawa memang berlakunya speed of light tu tak boleh berdasarkan kepada formula ini. Tapi perlu diingatkan formula yang saya tunjukkan ini ialah formula klasikal. Klasikal. Jadi bila kita pergi kepada formula kuantum, perkara ini boleh diatasi. Okay. So apakah ada kemungkinan manusia mampu bergerak setara ataupun melebihi daripada kecepatan cahaya? Kita lihat daripada jet, penggunaan jet. Siapa yang pernah naik kapal terbang, dan kapal terbang tu laju, sama juga naik kereta pun. Kalau tiba-tiba orang tu bawa laju sangat, kita akan terasa seperti kita ditarik ke belakang, tarik ke belakang. Dan ini akan menyebabkan kita rasa selesa, tak selesa.
Jadi dengan itu kita dapati bahawa a body sebagai satu jasad memang kita tak boleh. Memang sebagai satu jasad kita tak boleh. Jadi kita perlukan satu protection untuk protect badan kita kalau kita nak still insist nak bawa jasad dalam bentuk tegar ini untuk pergi ke angkasa lepas. Tetapi kalau kita decide boleh tukarkan dalam bentuk cahaya, tak perlu pun. Okay? So, kita perlu ada metode shielding untuk protect ourselves supaya kita boleh pergi ke angkasa lepas. Dan dari segi kelajuannya memang teknologinya memang ada dah sekarang ni. Rupanya ada teknologi untuk kita melebihi cahaya Dan satu daripada teknologi yang paling terkenal sekali ialah the warp drive, apa yang kita namakan sebagai warp drive. Kata dia, ini cerita Star Trek. Bukan. Ini memang fizik. Ini memang fizik. Dalam fizik ni, kita dapati bahawa bila kita pergi ke angkasa lepas, kita katakan bahawa angkasa itu tak ada benda. Tapi yang sebenarnya ada, iaitu adanya cahaya. Adanya cahaya. Jadi cahaya ni, kita dapati dia ada apa yang kita panggil sebagai Alcubierre warp drive atau Alcubierre metric, di mana dia nanti saya explain, sini tak ada. Ni dia akan menyebabkan satu bahagian itu mempunyai dimensi yang berbeza dengan dimensi yang lagi satu, which is very unique. Dan apa yang berlaku ialah betul-betul macam cerita Star Trek. Nanti saya, ni dia. Ni nama dia Kashmiri Effect. Yang tadi yang saya cakap tadi dalam istilah fizik ialah Kashmiri Effect. Apa dia Kashmiri Effect? Ini adalah berpunca daripada quantum field theory, di mana kita katakan bahawa space itu, dari antara dua space itu rupanya ada foton. Dan foton ini, sebagaimana yang kita telah tunjuk sebelum ini, cahaya ni ada jarak gelombang yang berbeza-beza. Jadi apabila kita letakkan dua kaca yang berdekatan, kita dapati makin lama makin dekat, dia terus tertarik. Dia tertarik bukan kerana apa? Ialah kerana di tengah-tengah itu telah cahaya gelombang panjang telah hilang. Gelombang panjang telah hilang. Jadi dengan itu kita akan dapat Kashmiri Effect, dan itulah yang boleh kita gunakan sebagai untuk menjadi halaju lebih daripada halaju cahaya. Okey. So, dan kita dah boleh kira pun dari segi fizik. Ini dinamakan point energy, zero point energy, kerana angkasa lepas supposed to be tak ada mass. Jadi kalau tak ada mass, macam mana pula ada energy? Jadi kita dah buat calculation dan kita dapati dia dah guna formula ini. Ini favorite formula kita lah selalunya. Dan kita boleh tengok dia punya fluctuation. Dan kita boleh kalau nak tap daripada di angkasa lepas tenaga ni. Dan memang tenaga ni boleh kita gunakan untuk menjalankan kita punya angkasa spacecraft kita. So saya tak nak go into detail jugalah. So dengan itu, question yang selalu bila dah tiba dah sampai kat ni, orang akan tanya, boleh ke time travel kalau macam tu? Kerana kita bercakap mengenai folding of space and time. Jadi yang ini interesting. Kita ada satu paradox yang dipanggil sebagai grandfather paradox. Dan grandfather punya paradox, dia kata, kalau seorang saintis itu, dia pergi ngundur ke belakang 1 minit, which is possible, dia pergi ngundur ke belakang 1 minit, dia tembak diri dia, lepas dia pergi balik ke depan, siapa tembak dia? Adakah dia masih hidup? Itu dia nama paradox. Saya tak tahu what happened. Dia dah ngundur ke 1 minit. Lepas tu dia datang balik, dia hidup lagi ke dia dah mati? Itu paradox. Okay, so ada dari segi relative time, lagi satu yang paling famous, yang paling mudah untuk kita bincangkan ialah apa yang kita panggil sebagai time dilation, time dilation ataupun twin paradox. Twin tadi paradox orang tua, yang ini twin paradox. Maknanya kita ambil seorang twin dan satu tu kita bawa ke angkasa lepas, yang kedudukan tempat itu adalah 25 cahaya light years, dan kita bawa ke sana, kemudian kita bawa balik.
bawa dia balik, dan kita travel lebih laju daripada cahaya. Maknanya tak perlulah 25 tahun untuk sampai ke katakan Alpha 3 star tu, tak perlu sampai 25 tahun. Kita boleh sampai dalam masa 2 jam saja katakan. So bila kita pergi ke sana, kita patah balik, kita akan dapati umur dua orang ni tak sama. Orang yang pergi ke star dan balik itu, yang tinggal dekat bumi, dia akan dapati umur dia dah 50 tahun, 60 tahun lebih kurang. Tapi yang pergi tadi, dia masih lagi umur itu juga. Masih umur juga itu juga. Ini yang dinamakan twin paradox. Jadi kan kalau pergi pun nanti, orang tu pergi ke bawah twin dia patah balik, dia masih muda lagi, yang dia punya twin dia dah tua. So kalau suami-suami yang pergi angkasa lepas travelling, balik nanti tengok isteri dia semua dah tua. Boleh cari isteri muda, dia kata. Ataupun dari pun berlaku lah. Kalau isteri dia pergi ke angkasa lepas tadi, dia patah balik, dia tengok suami dia semua dah tua-tua. Ataupun dah mati dah, so dia boleh kahwin lain. Okay, so ini adalah interesting dari segi fizik. Ini dari segi fizik. Apa yang kita panggil sebagai twin paradox. Okay, sekarang kita balik kepada Isra' dan Mi'raj. Ada masa lagi kan? Boleh lagi ya? Boleh Prof. Kita bagi lagi 15 minit. 15 minit panjang lagi. Okey, kita cakap pasal Isra' dan Mi'raj. Yang ini adalah apa yang kita sebagai orang Islam kena percaya ya. Nabi Muhammad SAW dalam Isra' dia tu, dia pergi daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dan Mi'raj dia daripada Al-Aqsa terus naik ke langit ya, terus naik ke langit. So itu adalah sehingga kepada Sidratul Muntaha ya, Sidratul Bayat Al-Ma'mun dan lain-lainnya. So, dia proses ini semua berlaku dalam satu malam. Satu malam. Ini dia yang kita nak tanya dari kita ni. Sebagai ahli sains. Sebagai ahli sains, kita tahu untuk pergi daripada masjid di Mekah ke Aqsa Mosque, Masjid Aqsa, kalau pada zaman Rasulullah itu naik unta, perlu 3 minggu hingga 4 minggu naik unta. Tapi Rasulullah, just imagine dia beritahu kat orang ramai, dia sampai malam tu dia pergi, malam besok tu dia dah balik dah. Masa pendek je dia dah balik. Rasanya orang semua boleh percaya dah. Dan ingatlah, masa itulah yang famousnya bila ditanya kepada Abu Bakar alaihi salam, Abu Bakar kata, aku percaya walau apa pun dicakap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku percaya apa dia cakap. Itu dia baru nama dia dipanggil sebagai As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Ya, mempercayai. Jadi, tapi kita sebagai ahli sains, bila kita baca hal ini, so kita pun kena tanya, apa pandangan sains? Boleh ke ataupun tidak? Adakah ini satu proses yang mudah? Yang sebenarnya ialah journey of time and space. Ini adalah journey of time and space. Jadi saya kadang-kadang wonder, agak-agaknya Einstein tu dia baca Isra' dan Mi'raj ni kot, dia dapat idea ni. Kalau tidak, dia takkan dapat idea ni. Ini idea yang dahsyat ni yang sebenarnya. Jadi mungkin dia baca dan mengikut ada satu pandangan, memang betul dia dapat idea ni daripada Al-Quran dan daripada cerita-cerita para sahabat mengenai Isra' dan Mi'raj. Maka Einstein dapat idea relativity, time relativity ni. Okey, apa dia keajaiban Isra' dan Mi'raj ni? Ya, Allah memberi keistimewaan pada Nabi ya, kerana dia nak pacify Nabi ya, kerana dia bersedih ya, kerana isteri dia telah meninggal dan bapa saudara dia meninggal. Jadi apa yang Allah buat ialah dia buat Isra' dan Mi'raj ni untuk Rasulullah dalam masa yang pendek je. Dia tak perlu travel lama-lama, kejap je. Satu malam je. Jadi oleh kerana dia cepat ni, kita expect dia mesti berlipat ganda ya kecepatan cahaya. Dia lebih daripada laju cahaya itu sendiri. Dan perlu kita ingatkan, ini adalah kehendak Allah. Allah yang jemput, bukannya Rasulullah dia sedih-sedih tu, ya Allah aku dah sedih sangat ni, maka aku nak pergi melancong kat mana, tak ada. Tapi Allah tengok ya,
Rasul dia tengah bersedih, maka dia ajak dia, why not you come and visit Allah di dekat Sidratul Muntaha. So, maka Allah pergi, maka Allah mengutus malaikat Jibril dan juga ada beberapa lagi malaikat untuk membantu Rasulullah naik ke langit. Dan apa yang diberlakukan ialah malaikat Jibril ini memudahkan perjalanan itu, yang melintasi ruang dan waktu. Untuk tujuan tersebut dia menggunakan burak. Burak ni asal daripada perkataan barkun yang berarti kilat. Jadi bila kita baca kilat, it sound familiar. So perjalanan daripada kota Mekah ke Palestin dengan menggunakan burak ini dengan kecepatan melebihi cahaya. Dan kita dapati memang relativity of time ni confirm dalam Quran, disebutkan bahawa Allah dalam surah Al-Hajj, Allah berkata, they ask you to, and Allah shall never fail in his promise, and undoubtedly there is with your Lord such a day like 1,000 years in reckoning. Jadi ada pada Allah satu hari itu lebih kurang 1,000 tahun. Dan juga mengenai satu hari itu yang boleh diukur dalam 1,000 years, tadi disebutkan. Ini juga disebut dalam surah As-Sajdah. Dan juga ada a day yang measure dia 50,000 tahun. Jadi ini pun ada disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Jadi kita dapati bahawa relativity of time ni memang ada disebut dalam Quran. Kita balik kepada ni. Jadi it's a time factor dia. Iaitu Nabi ni dia orang kata travel dalam waktu yang tertentu. Banyak memang ijma' ulama' semua mengatakan Rasulullah bukan travel soul aja. Soul itu ialah dalam bentuk cahaya lah. Tak, dia dengan body and soul. Jadi maknanya badan dia, jasad dia pergi sama sekali. Dan daripada Masjidil Haram ke Mekah dan Mekah Masjid Aqsa di Jerusalem. Jadi kalau mengikutkan ini, berarti bahawa dia akan travel with velocity of light. Jadi dengan itu ada time dilation, ada relativity of simultaneous occurrence. Jadi banyak perkara yang saya sebutkan tadi, semua akan berlaku. Semua akan berlaku. Jadi macam mana Rasulullah ni boleh survive? Dia akan naik burak. Dan burak ni pula lajunya melebihi cahaya. Jadi kita sebagai ahli sains mula question ourselves. Bukanlah kita tak percaya, tetapi anul yakin, nak lebih memahami berdasarkan pada ilmu sains kita. Jadi dari segi hadis this is a white animal. Dia white animal, tapi itulah dalam istilah yang sebenarnya ialah transparent animal. Dia hanya look sinar. Dan dia lebih kecil daripada mule dan besar daripada donkey. Itu macam spacecraft. Macam spacecraft saja. Bila saya baca mula-mula dan saya pergi tengok dalam bahasa Arab dia balik, ini macam spacecraft, exactly macam spacecraft. Tapi bila diterjemah dalam bahasa Melayu dengan bahasa orang putih, dia jadi ganjil pula. Tambah pula dalam baca kitab kuning lagi teruk dia punya terjemahan dia. So dengan itu kita dapati bahawa dia travel lebih daripada halaju cahaya dan memang agak unik. Kita tahu bahawa bila kita naik bukit maka kita akan kekurangan oksigen. Jadi dengan itu kita kena find a way untuk mengatasi masalah oksigen ini dan juga masalah-masalah lain yang akan timbul daripada itu. Cuma kita kena ingat bahawa sebelum Rasulullah SAW dibawa naik ke langit, dia dibedah dan supaya dia difahamkan sesuatu dilakukan di dalam dada dia, dan apa yang dilakukan itu masih walaupun ulama mufassir ada memberi cerita, ulama sirah ada memberitahu kita dimasukkan hikmah dan lain-lain lagi tetapi itu adalah takrifan berdasarkan bukan sains. Jadi kita dapati kerana bila kita pergi ke angkasa hidrogen atom akan menyebabkan kita rasa
tak sihat dia, dia akan menyerang kita. Jadi kita perlu mengatasinya. Ni apa dia yang berlaku ya sebelum Rasulullah pergi? Ada advanced heart surgery ya. Di mana purification dibuat oleh Jibril kepada Rasulullah. Dia dibedah dan kalau mengikut hadis Bukhari, dipotong daripada throat dia sampai ke below the heart, dan kemudian dia cuci dengan air zam-zam dan dimasukkan faith dengan wisdom, keimanan dan juga hikmah, dan baru ditutup, dan lepas itu baru dia bawa dia untuk Isra' dan Mi'raj. Jadi ada berlakunya perkara ni. Maknanya perubahan, adakah ini berarti perubahan untuk menukarkan Rasulullah daripada jasad itu pepejal kepada jasad cahaya? Ini adalah satu kemungkinan lah yang kita rasa. Ataupun dia menyediakan badan Rasulullah supaya dia boleh masuk dalam spacecraft untuk dia pergi ke langit. Itu pun lagi satu sebab. Buraq ni kalau ikut description dia, dia kalau kita tengok dia cahaya, cerita pula ada wing, ada wing. So dia ni kalau kita baca description dia tu dalam sirah, dalam Sahih Bukhari lagi sekali, kita akan amati dia ianya adalah satu cahaya, apa yang dia nampak ialah cahaya, dan ianya transparent, satu transparent. So itu dia apa gambar yang mungkin saya rasa lah, wallahu a'lam. So dia mengikut hadis ini, glory who did journey, daripada itu ini description dalam surah itu mengenai Al-Buraq ni Rasulullah travel space, dan ini ada description Buraq itu lagi sekali, dan penggunaan perkataan Buraq itu bermaksud lightning, gleaming, intense lightning ataupun flaming. Jadi ini semuanya description of spacecraft spacecraft. Kalau kita tengok spacecraft tu, nampak tu yang sekarang ni kita gunakan, dia bukan kata lightning, gleaming, intense lightning or flaming. Itulah dia je. Itu Buraq kan? Kalau tanya orang, dia kata bukan. Tapi kalau you baca, you pejam mata, itulah you nampak. So sama juga, sebagai contoh, dia kecil daripada donkey. So tu nampak tu, dia gleaming dia, dia ada special form of light. So it's being white, tapi bukan white dia kata. Sebenarnya dia transparent, kalau baca balik, tengok kepada asal dia. So dengan itu kita dapati bahawa ada kemungkinan Rasulullah telah dibawa ke langit dengan satu spacecraft, dengan satu spacecraft. Satu kemungkinan, wallahu a'lam. Jadi dia travel dengan space, kerana itu, dengan menggunakan kaedah itu. Jadi dengan itu, dan Buraq means electric, dan kalau kita tengok dari segi istilah lain, dia adalah electric, dan dengan perubahan yang dibuat oleh Jibril terhadap Rasulullah, maka dia boleh travel pada kelajuan yang tinggi. Okay. So yang ini saya ingat lebih detail lah description saya, kaitkan dengan Lorentz contraction dan lain-lain lagi lah. Yang ini ada physics dia lah. Tak apalah untuk kita perlulah sangat yang ini. So, dan saya nak pergi kepada perkara yang berikut, iaitu bagaimana boleh Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud boleh bercakap dengan binatang, dan juga dengan jin dan juga lain-lain itu. So kalau kita tengok, manusia ni ada banyak sense sebenarnya. To be correct, sebenarnya kita ada 33 sense. Kita ada 33 sense. Tapi yang kita guna hanya sikit saja. Ini kena tanya kepada Sazwani lah. Dia boleh explain. Dia ada 33 tu. Itu orang biologi lah tu. So, ini adalah mata kita. Kita dapati mata kita yang paling pentingnya ialah bahagian retina tu. Retina tu dia menentukan apakah cahaya yang kita boleh lihat. So, itu adalah pembahagian mata. Tapi mata kita hanya boleh lihat 380 nanometer ke 750 nanometer saja.
Kita tak boleh tengok lebih daripada itu. Dan kenapa kita suka warna hijau? Oleh kerana range 380 nanometer dan 750 nanometer itu, mata kita suka warna hijau. Jadi kalau you all nak, itu orang tengok banyak kali pakai warna hijau. Memang orang tu nampak cantik lah. Dia warna hijau. Warna hijau. Pasal mata kita suka warna hijau. Okay? Biasa kalau kita tengok langit warna hijau, tengok pokok-pokok apa semua ni, kita rasa tenang. Tenang. So itu dia. Tapi cahaya kalau kita tengok ni dia punya wavelength dia. Wah, banyak. Yang warna-warni tu, yang rainbow tu saja yang mata kita boleh nampak. So bagaimana night vision works? Night vision, apa yang kita buat ialah kita kumpulkan semua foton-foton. Jadi dengan itu kita boleh nampak pada waktu malam. Dan bagaimana thermal imaging work? Thermal imaging pula ialah kita tengok berdasarkan kepada infrared. Cahaya infrared itu dia create thermal process, thermal punya energy. So daripada situ kita boleh detect rupa orang. Kalau sekarang ni kita boleh tengok orang tu dalam gelap dan boleh nampak orang. Walaupun gelap kerana orang tu mengeluarkan haba, mengeluarkan haba. Jadi kita ada detector sini. Ni detector ni saya dalam kelas memang duk cerita lah. Kalau nak detect itu kita guna germanium. Kalau kita nak di infrared, kalau kita nak detect benda lain, kita guna bahan-bahan lain yang berbeza-beza. So itu bergantung kepada gelombang yang kita nak tengok. Dan di sinilah orang yang penting dalam Islam, iaitu Ibn Hatam. Ibn Hatam ni saya akan cerita lepas ni. Dan bagi kita yang berminat, ni saya sengaja bawa ni, nak cari mas ni, terutama dekat orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang, nak cari mas, pasal kita banyak mas dalam kawasan-kawasan tersebut. You boleh guna ground gold detector ni. Jadi bila detect gold, jadi kaya. Jadi kalau nak kaya, belilah ni satu. Ni tak mahal ni, RM3,000 saja. So lepas tu, you akan dapat untung berjuta-juta. Dapat mas yang banyak dalam kawasan-kawasan tersebut. Okay. So Ibn Hatam. Siapa dia Ibn Hatam? Ibn Hatam ini ialah seorang saintis yang memula scientific method. Orang kata scientific method ni orang Mat Saleh punya buat. Tak ada. Yang sebenarnya ianya dicipta oleh Ibn Hatam. Jadi maknanya kalau kita kata sains Islam, there's no such thing as sains Islam lah. Kerana Hatam yang cipta ni. Hatam ni adalah orang Islam. Dia ada berdasar pada buku dia yang dipanggil sebagai Book of Optics. Dan mana dia telah mencipta kaedah saintifik ini. Bila dia kata kaedah saintifik, maka kita akan relate kepada Ibn Hatam. Bukannya Isaac Newton, bukannya Galileo, bukannya Aristotle. Jadi kalau siapa yang baca, dia kata, oh no, scientific dijumpai oleh Roger Bacon. Yang sebenarnya Roger Bacon baca daripada Ibn Hatam dan dia kata dia punya. So yang ini memang dah jelas, dia terbukti dan semua orang tahu perkara ini. Kami dalam bidang sains ni tahu bahawa Roger Bacon baca buku Ibn Hatam dan dia kata dia punya buku. So ini adalah masalah kita dengan orang kapiak ni. Mereka tak ada apa orang kata kesucian hati. Okay. So jadi kita dapati bahawa Ibn Hatam ni dia memulakan kaedah saintifik. Kaedah saintifik. Di mana dia mengatakan, Aristotle mengatakan semua benda mengeluarkan cahaya. Jadi yang ini tak betul. Ini dalam Quran dah sebut bahawa hanya matahari yang mengeluarkan cahaya. Bulan tak keluarkan cahaya. Bulan dia reflect cahaya. Jadi ini adalah Quran ni. Jadi Ibn Hatam ni, dia seorang ulama dan dia membaca Al-Quran. Bila dia baca Al-Quran, dia dapati itu, tapi dia tengok Aristotle kata tak. So dia buktikan dengan eksperimen yang menunjukkan bahawa Aristotle ni salah. Aristotle ni salah. Jadi kalau nak baca buku dia, bacalah Kitab Al-Manazir ini, Book of Optics ni. Jadi bila, so ni dia cerita dia penuh ni, saya malas nak go through lah. So di The Book of Optics ni. Okay. So, dalam hal ini saya nak kena perbetul sedikit kekeliruan yang sebenarnya. Orang kata, especially since Sazwani, orang biologi, dia kata evolution itu adalah kaedah saintifik. Tapi yang sebenarnya kalau mengikut Ibn Hatam, prosedur Ibn Hatam, apa yang Darwin buat itu tak saintifik. Apa yang Ibn Hatam mengikut
kaedah Ibn Haytham yang dicerita dalam 7 volume. Dia 7 volume dia cerita macam mana yang dikatakan scientific tu. Kalau ada peluang baca buku tu dan bandingkan dengan tulisan oleh Darwin, tulisan oleh Darwin, dan kita akan dapati bahawa apa yang Darwin buat ialah tak saintifik, tak saintifik. Jadi evolution itu yang sebenarnya is unscientific, unscientific. So janganlah kita mengatakan evolution itu scientific. Yang ini saya nak kena cakap awal-awal, kerana sekarang ni bila orang kata scientific, orang kata evolution. Sebenarnya bukan. Banyak benda yang kita dapati, kita ni terlampau mengikut orang barat. Wahai yang sebenarnya mereka tu taklah pandai mana sangat. Kerana Al-Quran, kita ada Al-Quran sebagai guide kita. So berbalik kepada ni. Melihat ini, saya nak cerita pasal Nabi Sulaiman. Macam mana dia boleh nampak? Jadi pada itu Allah telah beritahu, Allah menyimpan kunci semua yang gaib. Jadi bila Allah kata begitu, adakah bererti bahawa kita sebagai manusia tak boleh dapat kunci tu? Dan Allah telah buktikan bahawa Nabi Sulaiman boleh dapat kunci tu. Jadi kalaulah Nabi Sulaiman boleh dapat kunci itu, adakah kita sebagai ahli sains tak boleh cuba mencari kunci tersebut? Itu yang saya nak bawakan, iaitu kita patut cuba mencarinya, kunci tersebut. Jadi kalau kita tengok antara malaikat dan jin, perbezaan mereka adalah dari segi bagaimana dia bentuk. Syaitan ataupun jin, dia dilahirkan daripada cahaya yang panas, cahaya yang panas. Malaikat dijadikan daripada cahaya yang lembut. So, bila cahaya itu jadi panas, bila dia jadi lembut? Yang sebenarnya cahaya yang jadi panas, kalau mengikut sains, ialah cahaya inframerah dan berikutnya. Dan yang sebelah sana ialah malaikat, iaitu dari segi cahaya yang lembut, yang tak panas. Okay? So, itu kan kita ada belajar dalam sains. So, adakah mungkin kita buat satu detektor yang dalam lingkungan yang boleh detect inframerah, yang memang telah ada tu sekarang ni. Dan saya cara cari kat internet, memang ada dalam internet cerita detektor inframerah ni kadang-kadang nampak benda yang tak tahu apa benda. Dia pun kata, ni apa benda ni? Dia pun tak faham. Mungkinkah itu jin yang dinampak dalam detektor tersebut? Kerana mungkin Allah telah jadikan Nabi Sulaiman, mata dia bukan hanya boleh nampak 7 cahaya tu, tapi sampai inframerah pun dia boleh nampak. Jadi dia boleh nampak jin, dia boleh nampak syaitan, dan dia boleh nampak dan boleh mengawal mereka pula. Very interesting. So, itulah perkara yang mungkin, kerana benda yang panas, kita dapati suhu dia yang sebenarnya, dan warna apa yang tinggi, again warna hijau, dan ini adalah beberapa perkara yang kita sekarang telah faham, dan dari segi sudut sains. So what is the issue in light ni? Again lah perkara yang sama yang saya telah highlightkan tadi. Saya nak habis dah ni. So soalannya, bolehkah kita melihat malaikat dan jin dalam rupa asal dia? Ini persoalannya. Kerana Nabi-Nabi boleh. Nabi Muhammad SAW pernah tengok malaikat di Sidratul Muntaha. Begitu juga di bumi, ketika dia di bumi. Okay? Para anbiya boleh melihat malaikat dalam rupa asalnya. Adakah ini mukjizat? Kalau itu mukjizat, memang mustahil lah untuk kita sebagai manusia biasa untuk melihat. Tapi kalaulah kerana Allah mengubah mata dia supaya mata dia mempunyai retina yang boleh detect malaikat dan jin, maka ada kemungkinan kita sebagai ahli sains boleh mencipta detektor yang boleh detect juga. Ini persoalan yang kita sebagai ahli sains perlu memikirkannya berdasarkan kepada Al-Quran. Bukanlah kita go against Al-Quran. Kerana tak ada pula Al-Quran itu mengatakan bahawa kita tak boleh nampak malaikat dan jin. Cuma dia beritahu bahawa malaikat dan jin ni berada di dalam dimensi yang lain. Dalam tempat yang kita tak nampak. Dia cakap tempat yang kita tak nampak. Iaitu limitation mata kita. Okay? Dia tak sebut dari segi tak boleh nampak. Jika kita melakukan perubahan jirim, kepenjar ke cahaya, yang ini pun lagi satu soalan yang perlu kita fikirkan sebagai ahli sains fizik. Dan berdasarkan pada annihilation proses, memang boleh. Cuma kalau benda hidup, bolehkah?
Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, dia dalam Isra' dan Mi'raj, perkara ini berlaku. Dan juga begitu juga dalam Nabi Ibrahim alaihissalam, perkara ini berlaku. Jadi, bila Allah memberi contoh-contoh ini dalam Al-Quran, adakah berarti bahawa we should try to think about it and consider sama ada kita boleh merubah jeri berpecah ke cahaya. So, Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar. Dibakar. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Jadi kalau dia diangkat ke langit secara normal, again lah, adakah ini mujizat? Kalau mujizat memang kita tak boleh persoalan. Tapi kalau dari sudut sains, maka dia perlu ditukarkan dalam bentuk cahaya. Begitu Nabi Muhammad SAW Isra' dan Mi'raj juga perkara yang sama. Kita Ratu Balqis kita dapati daripada Yemen ke Palestin. So ini semua persoalan-persoalan yang kita sebagai ahli sains patut berfikir. Dan ada lagi, tambah lagi. Kalau kita tengok universe ni, apa yang kita tahu cuma atom saja, 4.6%. Ada dua lagi yang kita masih demam, tak tahu apa benda je, iaitu dark matter about 23% dan dark energy 72%. So knowledge kita yang pada masa ini yang bermula daripada Newton dan sehingga sekarang dah hampir 250 tahun, kita baru tahu bahawa adanya gluon apa semua ni, dan string theory. Tapi banyak lagi benda yang kita tak tahu. Dark matter dengan dark energy tak sama. Satu akan beri kesan pada gravity, lagi satu tak bagi kesan. Jadi persoalannya, apa dia? Apakah benda ni? Yang ini pun masih lagi soalan yang saya rasa kita sebagai orang Muslim sepatutnya lead, kerana kita ada Al-Quran yang menjadi satu perkara yang boleh membantu kita berbanding dengan orang kafir yang tak ada apa ni. Okay, so maybe my dream to go to space itu kan ada. So space, a Mukmin final frontier. Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Sangat seronok dan mengujakan ya. Prof telah membawa kita ke mana Prof? Ke Palestin ke bukan sekadar Palestin tetapi ke zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa, di mana kita tahu macam mana perkara ini boleh berlaku secara fiziknya, secara sainsnya melalui fizik. Saya pun hari ini baru mengetahui bahawa fakta-fakta ni yang daripada jisim berbejal tu untuk mengubah kepada cahaya. Jadi sebelum orang lain tanya soalan, saya ada satu soalan Prof. Okay. Adakah magician ataupun ahli magic ni yang meletakkan sesuatu barang tapi ada barang tu kat tempat lain, adakah ini juga adalah teleportation yang Prof maksudkan tadi? Tak. Oh, tu bukan? Bukan. Itu ya, magic apa semua ni macam contohnya cerita Nabi Musa alaihissalam, iaitu ular dia makan ular-ular lain itu. Yang itu adalah berdasarkan kepada ayat Quran. Memang ada dalam ayat Quran bahawa dengan kita membaca certain ayat, maka kita boleh create this magic. So magic ni ada another story lah. Apa yang saya bentangkan tadi ialah berdasarkan kepada sains. Faham? Okay. Dan bila saya sangat tertarik lah bila Prof mention tentang wavelength kan, yang kita ada 33 cents dan kita hanya boleh 5 cents. Dan bila saya tengok balik kan, wavelength yang manusia nampak ni sama dengan yang mesin yang dicipta oleh manusia sendiri. Contoh macam dalam biologinya, kalau kita nak detect total phenolic content ke antioksidan ke apa-apa pun, kita berada di wavelength yang sama, iaitu manusia boleh nampak, itulah mesin yang boleh nampak. Tapi dia detector of the content of something lah, phytochemicals tu semua. Sangat menarik lah bila Prof fungsikan pada malam ini. Jadi saya rasa penonton kita daripada Zoom mungkin ada soalan yang ingin bertanya kepada Prof. Boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh on mic. Assalamualaikum Prof. Salam. Okey, apa ni menarik lah. Saya ingat ini memang tajuk yang Prof suka lah kan.
teleportation. Saya ingat daripada first dulu Prof ada sebut lah. Dan cerita tentang journey of time and space ni memang menarik lah kan. Saya selalu tengok tadi Prof ada sebut satu hari di akhirat yang bersamaan 100,000 tahun di dunia. Jadi kalau kita ni, tahun kita ni maksudnya dengan akhirat tak sampai separuh hari ya. Macam bila fikir tu macam menarik lah, maksudnya sebab Allah kata hidup kita ni sekejap je dekat dunia kan, tapi kita rasa 30 tahun, 40 tahun ni dah lama sangat dah, tapi sebenarnya blink of eye lah. Cumanya tadi, itu ni lah, cuma tadi masa Prof sebut tentang entanglement tu, benda tu berlaku secara fizikal, macam contoh kata tadi, daripada Penang pergi Mekah, adakah dia physically ataupun macam mana? Macam Okey. Ada beberapa perkara dalam hal ini. Entanglement itu ialah perhubungan, katakanlah saya nak pergi ke Mekah, maka entiti yang berada di sini di Pulau Pinang dengan entiti yang berada di Mekah, dia akan communicate dengan satu sama lain. Dan adakah ini fizikal? Ya, it is physical. Ini adalah berdasarkan kepada quantum theory. Dalam quantum theory ini, bila kita bercakap mengenai quantum theory, kita bercakap mengenai small particle, sebagai contoh gluon dan ada lebih kurang 17 kalau nak ikutkan. So, tapi asas dia ialah perkaitan ni semua diikat oleh satu teori yang dinamakan string theory. String theory. Jadi kalau you tanya adakah ini fizikal, memang tujuan utama kita explain entanglement tu ialah it is physical process. Okay. Bukan chemical dan bukan biology. Okay, ialah sebab macam apa bila kata perpindahan istana tu kan, maksudnya kita faham macam fizikal lah, so kita fikir macam mana. So ialah maksudnya benda ni bila dalam cerita banyak sebut dia macam orang kat sini tapi tak tahulah jirim ke macam mana kan tu. Tapi menarik lah. Okay. Terima kasih Kak Fatih atas soalan. Mungkin yang lain? Kak Fauzana Abdul Rahman, terjawab tak soalan kita? Sebab tajuk Prof ni lain macam sikit. Sebab bila saya pergi satu-satu maksud tu Prof, dia macam mengatasi aerospace dengan cahaya, dan saya pun inilah nak tahulah dengan perkongsian Prof pada malam ini terjawab sedikit daripada persoalan tu. Okey, mungkin ada orang lain yang nak tanya sebelum kita menamatkan sesi ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syazwani. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat menarik. Okay, background saya chemical engineering lah. Okay, so jadi quantum physics ni memang sesuatu yang saya rasa memang sangat menarik. Okay, dan yang menariknya ialah macam Prof katalah, adakah dia ialah mukjizat ataupun sesuatu yang boleh diterangkan. So bila Prof tunjuk segala semua teori tu, maksudnya dia memang boleh diterangkan dengan sains tu. Okay, dan ada masa saya dengar yang Prof Zul ada webinar dengan Prof Zul tu, dia kata kita saintis sekarang bila kita buat sains macam saya lah, okay, kita akan mencari ayat dalam Al-Quran untuk menjustifikasikan apa yang sains tu lah kan, yang dalam sains tu. Tapi sebenarnya dia ialah bukan ayat dalam Quran itu menjustifikasikan sains tu, tapi sains itu menjustifikasikan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Itulah itulah maksudnya yang saya dah faham lah perkara itu. Terima kasih Prof. Okey, Fauzana, dekat sini di sini amat penting. Ini adalah konsep asas kita sebagai orang Islam. Kita sepatutnya menganggap Al-Quran itu adalah rujukan pertama. Not the final, bukannya rujukan kedua, ketiga atau untuk membukti sesuatu. Jadi, sebagai contoh, bila saya nak tulis ataupun nak sediakan pembentangan ini, saya punya dream, that's why saya bubuh to start dengan dream saya.
saya punya dream ialah untuk pergi ke angkasa. So apa yang saya buat ialah saya tak tengok sains dulu. Saya pergi tengok Al-Quran dulu. Adakah dalam Al-Quran menceritakan bagaimana adakah boleh kita ni pergi ke angkasa? Dan saya dapati memang jelas ya dalam Al-Quran banyak contoh-contoh yang menceritakan bahawa kita boleh pergi ke angkasa lepas. So, tapi itulah bila saya baca tafsir-tafsir, especially tafsir-tafsir ulama lama ni, saya dapati mereka tak sebut pun perkara ni. Dan bila saya go into deeper lagi dalam perkara ni, saya lihat bahawa dari segi penggunaan bahasa Arab, kerana inilah saya yakin bahawa bahasa Arab ni satu bahasa yang very descriptive. Jadi bila cerita pasal buraq itu, kalaulah kita baca tafsir-tafsir lama, dia akan sebut, dia tunjuk tu gambar burung ada sayap. Tapi perkataan buraq itu, dia bukannya kata kuda. Perkataan buraq itu berarti satu yang bercahaya. Nah, jadi bagi saya seorang ahli sains, fizik pula tu, bila saya cakap mengenai bercahaya yang pergi ke angkasa lepas, saya nampak gambar roket. Apa yang bercahaya yang pergi ke angkasa lepas? Takkan kuda tu. Jadi, tapi kita kena faham lah. Apa orang kata ulama-ulama masa itu yang dia nampaknya kuda je lah. Kuda je yang ada. Jadi, tak heran lah. Tetapi janganlah kita sebagai seorang yang di zaman moden ini, yang Allah telah beri ilmu, kita masih berpegang. Saya beranggapan kitab-kitab yang tafsir yang lama-lama ini penting untuk kita. Bukan saya kata kita tinggalkan. Saya anggap mereka ini sebagai asas untuk saya beristihad. Dan saya takkan taklid pada mereka. Dan ini adalah perkara kita sebagai ahli sains. Kita jangan taklid kepada kefahaman Al-Quran zaman dulu. Kita hendaklah ambil kefahaman zaman dulu itu sebagai asas untuk kita beristihad. Tak tahulah sama ada Dr. Razak setuju atau tidak, Dr. Muhammad Razak setuju atau tidak. Dia orang agama ni. Dalam kita ni semua ni dia orang agama. Sama ada dia boleh terima pandangan saya ni, wallahualam. Tapi itu adalah pandangan saya daripada dulu dah hingga sekarang. Dan saya dapati bahawa kalaulah kita tak buat macam tu, maka saya anggap bahawa kelemahan umat Islam sekarang ini adalah berpunca daripada kita meninggalkan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu memberi penyelesaian. Tetapi kalaulah kita sendiri tak mencari dalam Al-Quran itu penyelesaian tersebut, siapa lagi nak cari? Orang lain takkan cari punya. Kita saja yang akan cari. Kerana kita orang Islam. Dan kita beriman kepada Al-Quran. Dan furthermore, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu ialah mujizat Allah yang berkekal daripada zaman Rasulullah. Tidak ada Nabi yang ada mujizat dikekal sampai lepas dia meninggal. Hanya Al-Quran saja. So saya yakin kalaulah ada kesalahan, mungkin perbetulkan. Dan kita akan learn daripada situ. Tetapi untuk membuktikan membuktikan ayat Quran dengan sains, saya tak setuju itu. Bagi saya itu tak betul. Dan itu salah. Dan akan menyebabkan kita nanti menjatuhkan tahap ataupun martabat Al-Quran itu. Al-Quran mesti nombor satu, then only we look at other reference. Wallahualam. Okey. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Okey, ada soalan lagi? Okey. Kita silakan. Nama saya. dah sebut nama saya tu kena jawab. Dengar ke Ustaz Faktor Zon? Dengar? Dengar. Boleh dengar dari jauh. Memang saya mula meminati sains sejak masuk kluster ni. Jadi dah tak boleh miss lah program kluster sains. Kerana ada kalau kita membaca Al-Quran, kita tak boleh lari daripada diskusi on nature kan, on yang fizik
political reality, social reality, semua social and physical science ada kita dalam yang disebut sebagai sunnatullah, kan. Jadi sunnatullah itu dia kata tidak akan berubah, dia akan menjadi satu. Dia panggil law of nature. Jadi, macam saya bidang sosial ni, dia ada law of social nature lah. Di mana itu yang ditunjukkan oleh Ibn Khaldun, dia saintis dalam bidang sosiologi. Ya, jadi saintis-saintis lain pun mereka akan berpandukan kepada teks. Jadi sebab itu kita dapati para ulama, saya perhati mereka approach to the Quran tu agak berbeza-beza, kan. Jadi ada yang tersebut Quran satulah, tapi the way how ulama ni try to interpret itu bergantung kepada perspektif dan kepasaran dari sudut masing-masing. Sebab itu kita ada yang disebut tafsir tafsir yang berasaskan akal, tafsir berasaskan hadis, tafsir berasaskan riwayat, kisah. Jadi macam-macam approach kan. Ada yang saya rasa kalau hari ini kita nak menjadi mustahid, menjadi mufassir dari perspektif saintifik, saya ingat itu lebih bagus. Profesor Osman Basar dia tulis the cosmological, ada dapat tak buku tu, the cosmology, the Quranic picture, from the Quranic perspective. Itu satu tafsiran yang agak baik itu. Jadi saya rasa bukan maksudnya saya nak komen saya tadi, komen saya ini untuk menggalakkan para saintifik, jangan menganggap bahawa Al-Quran ni hanya milik orang-orang tertentu, orang agama saja, kan. Kita berhak berkomunikasi dengan wahyu menggunakan upayaan kita, dan of course lah kita cubalah tingkatkan upayaan bahasa Arab, melihat teks dari sudut bahasa asal, apa yang dimaksudkan, dan cuba membuat upaya tidak terlalu lari lah daripada kefahaman asas, kan. Tapi dalam ayat-ayat atau ayat-ayat tertentu yang bersifat umum, yang terdedah kepada tafsiran, dia sebenarnya terbuka kepada perbincangan, dan hasil yang kita cuma para ulama seperti Ibn Rus ni dia memberi ingatan lah, dia kata kita boleh berinteraksi ahli-ahli saintis, filosofer, cuma hasil tu jangan mudah kita war-warkan kepada orang awam, sehingga belum ada diskusi yang mendalam lah. Dia takut dia takut mengelirukan masyarakat. Jadi ini kita ni komuniti saintis semua ni, insya-Allah tak ada masalah, kita boleh saling bersama. Jadi saya ucap terima kasih lah Pak Azizi, perbincangan yang menarik, ilmu cahaya ini. Dan dalam falsafah saya kaji falsafah, ada kajian dalam falsafah Islam ni, mereka banyak menggunakan teori cahaya sebagai simbol. Nur tu sebagai simbol kepada kebenaran hakiki. Jadi cahaya itu pun dia berikan dalam pelbagai degree. Jadi simbolik ni banyak guna cahaya, sebab Al-Quran banyak guna istilah cahaya dalam. Jadi dia cahaya tu dia boleh dilihat cahaya yang fizik dan cahaya yang bentuk simbolik dalam itu sedikit panggil tambahan. Ni kita ada lagi saintis ni, Dr. Faizul, sila, dan lain-lain, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, seterusnya Dr. Faizul, silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Prof. Azizi tengok hantamnya
presentation ni macam apa punya nur ala nur, cahaya atas nur, cahaya atas cahaya. Alhamdulillah Syekh. Dan anak pun kita sebagai jurulatera pun kita pun ada pengalaman dengan apa cahaya ni. Masa kami di UAE dulu, di kuliah engineering kita pernah bina satu yang punya eksperimen tu yang teleportation kan. Teleportation ni satu, dia ada standard dia, ada demi standard code dia. Dan teleportation ni pula kita set up dengan pakar-pakar dari Rusia. Sebab masa tu ingat masa Pak Lah pergi ke Rusia, dia bawa ramai-ramai saintis kan sana, termasuk kami lah. Kita pun ikut sekali. Dia pergi Rusia semata-mata untuk untuk hantar astronot kita ikut dia punya spacecraft pergi ke bulan, pergi ke angkasa lepas. Jadi kita pun ikutlah pergi sana, pergi ke Moskow, dan di sana kita jumpa beberapa pakar-pakar cahaya daripada Moscow State University, dan kita buat MOU. Saya rasa MOU di antara MIMOS dengan Andaman, dan dengan MOU tu dia come over to UAE, dan kita set up this experiment of teleportation, which is very famous experiment lah kan. Dan di situ baru kita nak lihat bahawa sebenarnya cahaya ni kita boleh handle, macam terang boleh handle, kita boleh sebenarnya mengawal cahaya tu. Manusia boleh mengawal cahaya dengan teleportation tu. Cuma dalam setting up eksperimen tu dengan pakar-pakar Moskow tu, kita dapati bahawa dia perlukan satu setup yang almost zero lah, iaitu apabila cahaya dia pergi ke satu reflector ke satu reflector, dia punya reflector tu mesti zero error. Maknanya dia tak boleh langsung silap langsung. Kalau silap dia, maka eksperimen tu akan gagal. Sebab teleportation ni memang famous eksperimen ni. Dan akhirnya memang kita gagal. Kita gagal banyak kali dalam eksperimen tu, sehingga kan saya rasa dah banyak hari tu. Kemudian sebelum pakar-pakar Rusia balik, akhirnya kita berjaya. Ya, setelah dia dibaiki dia punya reflector punya, itu reflector kan, dia reflect photon sebenarnya kan. Tapi dengan teleportation ni, fenomena kita gunakan lah, kita kira cahaya itu sebagai satu partikel, sebagai photon kan, bukan sebagai gelombang. Memang cahaya kita boleh tengok sebagai gelombang tu ataupun partikel kan. Itu sebab masa itu baru kita terasa bahawa sebenarnya manusia ni boleh kawal cahaya, dan boleh guna cahaya, dan dia boleh transport cahaya ke satu tempat, dan dengan transport itu dia boleh menentukan beberapa kiraan yang pada dia penting untuk menentukan sama proton tu dia spin ke positif ke atau spin negatif ke. Dia kata kalau spin positif, maka itulah kita pilih sebagai kita punya kiraan. Contohnya lah, ini eksperimen quantum kriptografi lah ya. Jadi saya tengok bahawa apa yang dikatakan oleh Prof. Zizi, saya tertarik dengan perkataan Palestin tu. sebab memang perkataan Palestin tu memang menjadi kunci sebab dalam Quran kan Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, tentang Isra Mi'raj ya, Rasulullah SAW di Palestin kan, dan bagaimana dia naik daripada Palestin ke langit ya. Dan di Palestin juga berlaku kenaikan Nabi Isa kan, Dome of the Rock ya, iaitu daripada tempat situ yang Nabi Isa naik ke langit. Dan Palestin juga kita tahu berdasar pada hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana seorang pemuda Palestin akan dapat mengecam Dajjal kan, dan dia akan dibunuh oleh Dajjal, dan dia mengaku bahawa yang dibunuh tu adalah Dajjal, sebab Dajjal boleh dihidupkan balik. Jadi maknanya cahaya dengan Palestin mungkin jadi satu kunci macam anda kata situ kan. Mungkin kami eksperimen satu hari kena buat Palestin kot.
kita buat ke Palestin sebab mungkin Palestin tu sebab di situ berjaya kan Isra' Miraj bagaimana Nabi Isa naik ke langit dan juga tentang pemuda Palestin dengan Dajjal dan kisah-kisah yang ganjil-ganjil dari Palestin dan Palestin tu adalah bumi Anbiya kan, iaitu bumi para Nabi. Jadi kita mungkin situlah eksperimental mungkin boleh berjalankan eksperimen di mana antara kata sebut tadi macam Starlight kan, iaitu cahaya dan pepejal kan, teori pepejal macam mana cahaya boleh jadi cantungan pepejal, maka kita boleh transportkan manusia persatu-satu dengan cahaya dan akhir dia reform balik pada pepejal kan. Nah itu kemungkinan boleh berlaku sebab kalau kita tengok hologram, laser hologram pun tak mustahil kan, macam anda kata hantar nak pergi haji ke Mekah kan, hantar boleh duduk di rumah, tiba-tiba hantar punya wajah tengah buat haji kat Mekah, orang tengok hantar dekat Mekah padahal hantar di rumah, digunakan laser hologram lah, sambil pancarkan laser di Mekah, digunakan satu alat dan dia hidupkan hantar di Mekah, hantar tengah berjalan-jalan di Mekah, tapi manusia tak boleh interact dengan hantar, cuma hantar boleh berjalan di Kerim Mekah dan orang nampak hantar berjalan di Kerim Mekah, dan benda ni kita nampak pernah didemonstrasikan dalam banyak pentunjukan pentas yang berlaku sekarang kan. So tidak mustahilkan berlaku, cuma persoalan kita seperti mana di Palestin kan, tujuan cahaya ni ialah untuk transportation manusia ni macam anda sebut tu lah, macam bagaimana Nabi Isa starter Balqis tu dibawa oleh Jin Afrik kan. Malahan Jin Afrik ini dibawa dengan disebabkan oleh seorang pemuda ilmu. Kalau baca Quran tentang kisah Nabi Sulaiman ni ya, kita tahu bahawa pemuda ilmu tu yang jadi kunci pada pembawaan kursi tahta Balqis itu kan. Jadi maknanya dengan ilmu itu pembawaan kursi ke satu tempat dengan satu fenomena cahaya yang tersebut tu ya, di Palestin juga di tamadun Balqis, mana satu hari nanti akan berlaku satu kewujudan alam cahaya ataupun banyak Allah kata dalam Quran Nur al-Nur, satu tamadun cahaya di Palestin, dan tamadun cahaya di Palestin menjadi mungkin macam Rasulullah SAW kata Masjid Aqsa itu adalah masjid yang jauh. Itu masjid, kita ada 3 masjid, Masjid Madinah, Masjid Mekah dan akhir Masjid Aqsa. Jadi maknanya Masjid Aqsa ni satu masjid bercahaya, satu tempat alam cahaya, dan situ manusia akhirnya akan berakhir situ dengan Nabi Isa sebagainya ya. Sebab kita pun kita asal usul pun daripada situ kan, kita buat alam daripada kampung kita dulu dicipta di syurga kan. So itulah ya Syekh, antara sebut beberapa kunci dan mungkin Palestin menjadi kunci kejayaan antara punya kita punya eksperimen cahaya tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi jam pun telah menunjukkan jam pukul 11 suku. Mungkin Kak Cika, Kak Madia ada pendapat ataupun ada nak tanya? Okey, dah boleh. Alright. Tak apa. Terima kasih. Buku belum siap lagi buku. Cluster Science belum siap buku lagi. Ingatan mesra. Buku 5G mana? InsyaAllah nanti saya bagi. Kita Muktamar Wadah bulan 9, 18 bulan. Kalau nak lancar waktu tu baru 10 ada seberat, 10 artikel. Okey, insyaAllah. Terima kasih Prof. Okay, jadi terima kasih Prof atas perkongsian malam ini yang bagi saya sangat menarik dan mencerahkanlah pada kami semua. Jadi
sekian sahaja untuk malam ini. Terima kasih juga kepada penonton yang setia menonton daripada awal hingga ke hujungnya. Jadi itu sahajalah untuk malam ni. Kita akhiri dengan tasbih Qara dan suratul Ans.